Pada zaman dahulu, di kota Baghdad yang megah, hiduplah seorang lelaki yang namanya sentiasa menjadi sebutan. Dia bukan raja, bukan juga saudagar kaya, tetapi kebijaksanaannya melebihi sesiapapun di negeri itu. Namanya Abu Nawas, seorang penyair dan tokoh yang terkenal dengan akal cerdiknya yang luar biasa. Kisah-kisahnya bukan sahaja menghiburkan, malah penuh dengan pengajaran yang mendalam. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah Abu Nawas yang paling ikonik, di mana dia berhadapan dengan Raja Harun al-Rasyid, seorang pemerintah yang adil, tetapi kadangkala gemar menguji rakyatnya, terutamanya Abu Nawas. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah Baginda kelihatan serius, berbeza daripada biasa. "Wahai Abu Nawas, titah Baginda, aku mahu engkau melakukan sesuatu yang mustahil. Jika engkau gagal, hukuman berat menantimu." Abu Nawas menunduk hormat. Jantungnya berdebar sedikit. "Ampun tuanku, apakah perintah yang mustahil itu?" tanyanya dengan tenang. Raja tersenyum sinis. "Aku mahu engkau membawakan aku seekor lembu jantan yang boleh melahirkan anak. Aku beri engkau tempo sebulan dari sekarang. Jika tidak, engkau akan aku hukum." Seluruh dewan istana terdiam. Para menteri dan penasihat berbisik sesama sendiri. Mana mungkin ada lembu jantan yang boleh beranak? Ini jelas satu helah raja untuk menghukum Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimanapun, hanya tersenyum nipis. "Baiklah tuanku, pati akan coba sedaya upaya," jawabnya, lalu meminta diri untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas tidak kelihatan risau. Dia tahu, raja hanya ingin bergurau dan menguji kepintarannya. Dia menghabiskan masa sebulan itu seperti biasa, berehat di rumah, menulis syair, dan bergaul dengan masyarakat. Orang ramai yang mendengar tentang perintah raja itu mula bimbang akan nasib Abu Nawas. Mereka bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang akan engkau lakukan? Tempo sebulan hampir tamat." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Jangan risau, Allah Maha Bijaksana." Pada hari yang ditetapkan, Abu Nawas tidak muncul di istana. Raja Harun al-Rasyid menunggu dengan tidak sabar. Apabila bayang Abu Nawas tidak kelihatan sehingga tengah hari, Baginda menjadi murka. "Pengawal, pergi ke rumah Abu Nawas dan bawa dia ke sini sekarang juga," perintah Baginda. Para pengawal bergegas ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka terkejut melihat Abu Nawas sedang duduk di halaman rumah, mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Aduh, sakitnya perutku. Tolong, aku mahu bersalin," jerit Abu Nawas dengan kuat. Para pengawal kebingungan. "Apa yang engkau merepek nih, Abu Nawas?" "Lelaki mana boleh bersalin," kata ketua pengawal. Abu Nawas memandang mereka dengan wajah yang dibuat-buat sakit. "Kalau begitu, kenapa raja kamu menyuruh aku mencari lembu jantan yang boleh beranak? Kalau lelaki tidak boleh bersalin, masakan pula lembu jantan boleh melahirkan anak?" Pelasnya. Para pengawal terdiam, tidak mampu menjawab logik Abu Nawas. Mereka kembali ke istana dan menceritakan apa yang berlaku kepada Raja Harun al-Rasyid. Mendengar laporan itu, raja tidak jadi marah. Sebaliknya, Baginda tertawa terbahak-bahak sehingga bergegar seluruh dewan istana. Baginda sadar, Abu Nawas sekali lagi telah mengalahkannya dengan kebijaksanaan yang lucu dan bersahaja. Raja kemudian memerintahkan Abu Nawas dibawa ke istana, bukan untuk dihukum, tetapi untuk diberi hadiah. "Engkau memang seorang yang tiada tandingannya, Abu Nawas. Akalmu lebih tajam daripada pedang," puji raja. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan rendah diri, dan sekali lagi, dia berjaya melepaskan diri daripada perangkap raja dengan cara yang tidak dijangka. Kisah ini bukanlah
satu-satunya. Ada satu lagi cerita menarik di mana Abu Nawas dituduh mencuri. Suatu hari, seorang saudagar kaya datang mengadu kepada hakim. Dia mendakwa angsa panggangnya yang lazat telah dicuri. Tanpa bukti yang kukuh, dia menuduh Abu Nawas sebagai pencurinya, mungkin karena cemburu dengan populariti Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil ke mahkamah. Hakim bertanya, "Benarkah engkau mencuri angsa milik saudagar ini?" "Tidak, Tuan Hakim, saya tidak melakukannya," jawab Abu Nawas dengan tenang. Saudagar itu terus mendesak, "Dia penipu, saya yakin dialah pencurinya." Hakim menjadi serba salah. Tanpa saksi, sukar untuk membuat keputusan. Melihat keadaan itu, Abu Nawas meminta izin untuk bercakap. "Tuan Hakim, saya ada cara untuk membuktikan siapa yang bersalah. Sila minta semua orang di dalam mahkamah ini berdiri dan tundukkan kepala Sioliola sedang ruku dalam sholat." Walaupun pelik, hakim bersetuju. Semua orang, termasuk saudagar kaya itu, menundukkan badan mereka. Dalam keadaan senyap itu, Abu Nawas berjalan perlahan di belakang mereka dan berkata dengan suara yang jelas, "Pencuri angsa ini sangat licik." Selepas menkuri, dia terlupa membersihkan bulu angsa yang melekat di belakang jubahnya. Tiba-tiba, saudagar kaya yang menuduh itu dengan panik menepuk-nepuk belakang jubahnya. Kuba memeriksa jika ada bulu angsa yang melekat. Abu Nawas terus menuding jarinya ke arah saudagar itu. "Tuan Hakim, lihatlah. Itulah dia pencurinya. Hanya orang yang bersalah yang akan berasa cemas dan memeriksa jubahnya." Seluruh mahkamah terkejut. Saudagar itu terkedu. Mukanya pucat lesi. Dia tidak menyangka helahnya akan terbongkar dengan cara yang begitu bijak. Akhirnya, dia mengaku bahwa dia sebenarnya yang telah memakan angsa itu, tetapi sengaja membuat tuduhan palsu karena iri hati. Hakim membebaskan Abu Nawas dan menghukum saudagar itu atas tuduhan fitnah. Sekali lagi, kebijaksanaan Abu Nawas menyelamatkan dirinya dan menegakkan kebenaran. Kisah-kisah Abu Nawas bukan sekadar cerita jenaka. Ia mengajar kita bahwa kecerdasan dan pemikiran kritis adalah senjata yang paling ampuh. Abu Nawas tidak menggunakan kekerasan atau tipu muslihat yang jahat. Sebaliknya, dia menggunakan logik, humor, dan pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia untuk menyelesaikan masalah yang paling rumit. Dia menunjukkan bahwa dengan akal, kita boleh mengatasi cabaran yang kelihatan mustahil dan mendedahkan kebenaran di sebalik kepalsuan. Watak Abu Nawas terus hidup dari generasi ke generasi sebagai simbol kebijaksanaan rakyat biasa yang mampu mencalar kuasa dengan cara yang pintar dan menghiburkan. Ceritanya mengingatkan kita untuk sentiasa berpikir di luar kotak, jangan mudah berputus asa, dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan kekuatan akal. Itulah sebahagian daripada ribuan kisah tentang Abu Nawas, seorang legenda yang kepintarannya akan sentiasa dikagumi. Semoga kisah-kisah ini memberi inspirasi dan hiburan kepada kita semua. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk suka, kongsi, dan langgan saluran kami untuk lebih banyak kisah menarik seperti ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya.